Saya tengok semalam, saya baca, ya Allah, aku tengok ini ke dulu timbalan Perdana Menteri, ya Allah. Dia boleh cakap, UMNO sanggup meredah banjir. Kalau pilihan raya dipanggil bulan November, panggil pilihan raya, kami akan redah banjir. Aku peduli apa, kau redah banjir ke tidak. Kalau kau redah banjir, lemas lagi bagus pun aku suka. Bukan soal engkau nak redah banjir, Zaid. Ini soalnya ni berpuluh-puluh ribu orang. Bayangkan, tak masuk akal, tak bijaksana. Di mana kita nak pergi mengundi kalau dipanggil pilihan raya? Sekolah. Kalau banjir, dekat mana jadi pusat pembinaan banjir? Sekolah. Jadi kamu nak bubuh kat mana? Sekejap. Itu orang kata mengundi atas sampan semua kan. Masa itulah kapal yang menang biji itu tiba-tiba muncul. Saudara-saudari, sebab itu saya kata tak bijaksana. Ada benda yang saya kritik betul. Dan kadang-kadang saya nakal dan saya kasar kalau saya kritik betul. Tapi ada benda yang saya tak sentuh. Sebab ada benda itu di luar batasan kita sebagai manusia. Masalah kata beyond the realm of mankind. Soal bencana, soal perkara yang Allah turunkan macam ini, dia minta kita supaya, yalah, kita reflect lah, kita muhasabah. Dia minta. Dia takut dah ada bilik di hotel yang sama sebelah Najib. Tu lah. Dulu sayang sangat dekat Najib. Dulu yasok. Dah kamu sayang sangat dengan Najib, baguslah tua-tua ni kamu duduklah di rumah persaraan yang sama dekat Hotel Kajang. Apa yang payah sangatnya? Dan nasihat saya kepada semua yang nak jadi wakil rakyat, semua pimpinan. Kalau buat salah, yang berdosa, lebih baik kita terima hukuman di dunia, saya rasa. Paling kurang saya ingat, kalau kena hukuman di dunia, moga-moga kita doakan bila masuk kubur, ringan sikit kena pukul dalam kubur. Itu memang pandangan saya. Jadi, kalau satu hari nanti ditakdirkan saya pun macam itu, saya berdoalah kalau saya jatuh hukuman, supaya saya insaf. Masuk, bertaubat, duduk diam-diam, hal dunia dah habis, fikir nanti nak masuk kubur, macam mana pula dalam kubur. Paling kurang adalah juga manfaat kita kat dunia ni. Tapi yang kita tengok sekarang dalam UMNO, itu yang saya kata. Bila kita ada sekumpulan yang mengaku pemimpin Melayu Islam yang memperjudikan soal identiti, menakut-nakutkan orang Islam supaya takut kat China, takut kat India, takut kat kucing. Saudara-saudari, dia sebenarnya langsung tak ada sifat bijaksana ini kerana dia tak fikir soal tanggungjawab, soal musibah kepada rakyat. Tak pernah berlaku dalam sejarah negara kita, parti politik mendesak suruh buat pilihan raya masa banjir. Tak pernah berlaku. Seingat saya, hanya sekali saja pilihan raya dibuat di hujung tahun 1999, tak ingat saya, November. Yang lain, sebab itu ada sebab pilihan raya selalunya dibuat pertengahan tahun. Tahun 2008, pilihan raya bila? Mac kan? Mac saya ingat. Bulan 3. Tahun 2013, pilihan raya bulan berapa? Bulan 5. Bulan 5. Tahun 2018, pilihan raya bulan berapa? Bulan 5 juga. Bulan 5, bubar bulan 4. Bulan 5. Sebabnya ialah kerana kalau ikut cuaca kita, memanglah yang paling sesuai ialah di pertengahan tahun kerana kita kurang risiko banjir masa itu. Sekarang ini tak pernah berlaku. Berlaku kali pertama kerana takutnya dia nak masuk penjara. Kerana takutnya UMNO, kalau UMNO tak kembali berkuasa, lebih ramai pimpinan UMNO ini yang penuhlah Hotel Kajang lepas ni. Bukan satu bilik je. Dia akan ada satu wing. Wing UMNO. Bilik nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Lama-lama dia kena pilih penghulu. Najib boleh jadi ketua balik. Sebab takut
dia kepada, kalau UMNO tak berkuasa balik, mereka semua mungkin akan kena hukuman. Dia tak peduli langsung tentang manusia biasa, rakyat biasa yang bukan sahaja susah, tapi kalau banjir akan bertarung nyawa. Bayangkan, kalau kita masuk bulan 11, bulan 12 ini Tengku Juh datang, kepala otak menteri-menteri, dia sibuk fikir pasal nak buang undi, cari duit nak bayar pengundi. Masa zaman tak mengundi pun dia tak peduli pasal banjir tahun lepas. Orang tenggelam dia tak datang. Kalau dia datang dengan bot untuk ambil gambar. Bayangkan kalau musim pilihan raya, saudara-saudari. Jadi sebab itu, saya nak kembali kepada asal saya berceloteh tadi dah. Kita sebagai pengundi, masuk mengundi, bukan semata-mata kita ingat kita ini ada hak aku nak pilih siapa-siapa. Kita ada hak, itu keistimewaan kita, tapi kita juga ada amanah. Saya tak minta sokong PKR atau Pakatan Harapan bulat-bulat. Sedari tahu mulut saya paling celupar sekali. Siapa yang saya tak kritik? Hatta kawan saya dalam parti pun, hatta Datuk Seri Anwar pun kalau saya tak setuju, saya sebut. Saya tak kata, mesti pilih PKR. Mesti pilih Pakatan Harapan. Saya kata, pilih pemimpin yang ada 4 perkara ini. Nilai betul-betul. Dia mestilah seorang yang amanah. Dia mestilah seorang yang siddiq. Dia mestilah sifat tabligh dia tu ada, dan dia mesti bijaksana. Fatonah dia kena ada. Kalau kita semua ambil kira tanggungjawab kita itu dengan baik, insya-Allah itu sumbangan saudara-saudari untuk memastikan kita letak orang-orang yang baik di dalam kerajaan, dan bila pimpinan kita ada sifat-sifat begini, insya-Allah saudara-saudari, orang cerdik-cerdik lain akan dapat membantu, dan barulah idea yang baik, penyelesaian yang baik, perkara-perkara ini akan mula ada kesan dalam negara kita. Nasib baik polis datang, jadi polis suruh berhenti kan. Jadi insya-Allah saya datang lagi ke Melaka kan. Saya Antuah Jaya, di tempat-tempat lain, insya-Allah saya sampai. Sebab kita ada tanggungjawab yang besar, kita akan masuk pilihan raya. Tanggungjawab itu ialah kita kena pastikan perubahan yang kita telah buat dalam tahun 2018, perubahan itu terus berlaku sedikit demi sedikit. Dia tak penting siapa jadi Perdana Menteri sebenarnya, saya. Orang PKR akan marah saya kalau saya kata tak penting siapa jadi Perdana Menteri. Itu pandangan saya. Saya masuk politik bukan soal apa-apa. Saya nak tengok saya ada bahagian saya dalam pahala saya kalau saya menyumbang. Kalau masyarakat ini menjadi lebih baik dari satu masa ke satu masa, kalau saya habiskan 10 tahun dalam politik, saya ada bahagian saya. Sama juga dengan saudara-saudari, kalau 10 tahun saudara-saudari mengundi 2 kali, pilih pemimpin yang baik, ada pahala saudara-saudari. Kalau kita semua buat begitu, insya-Allah segala masalah yang ada dalam negara kita ini, satu persatu kita boleh mula rungkai, kerana dalam tuntutan kita ialah meletakkan orang yang amanah, jujur, baik, cerdik, orang yang ahlinya di dalam bidangnya. Kalau itu kita berjaya buat, insya-Allah negara ini akan menjadi lebih baik, kekal, aman, adil untuk semua. Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, dan kita negara majoriti Islam. Kalau pimpinan Melayu itu bagus, cerdik, jujur, cakap, saya yakin bahawa rasa hormat saudara-saudara kita daripada bangsa Tionghoa, daripada orang India akan cukup tinggi kepada orang Islam dan agama Islam, saudara-saudari. Itu perjuangan.